Baik, kita sambung sesi pembelajaran kita dengan subtopik dalam chapter yang ke-6 iaitu vibration control. Subtopik yang pertama adalah berkaitan dengan vibration kriteria. Seperti yang para pelajar sedia maklum, vibration ini terhasil daripada machinery. Kemudian daripada machinery ianya akan bergerak ataupun ianya akan dipindahkan kepada structure ataupun kepada environment ataupun kepada laluan ataupun kepada path, dan seterusnya tenaga getaran tersebut akan diterima oleh manusia. Yang itu secara generalnya para pelajar. Sebab tu dalam vibration ianya adalah disebabkan oleh rotation of energy, disebabkan oleh tenaga kinetik dan tenaga keupayaan, dan mesin tersebut mempunyai forcing frekuensi dan seterusnya akan menyebabkan getaran dan kebisingan. So getaran ini akan transmit into the air, kita namakan airborne transmission, dan seterusnya jika getaran tersebut bergerak melalui struktur ataupun kepada base ataupun kepada foundation machinery tersebut, ianya dipanggil structure borne vibration. So contohnya ada orang sedang bekerja di sini dan orang ini akan mengalami getaran pada badan, pada badannya. So tenaga getaran tersebut dia akan pindahkan kepada struktur, kemudian dia akan dirasai oleh pekerja. Sebab tu vibration ini salah satu knowledge yang saya rasa ianya ada di mana-mana, ada di tempat kerja, dan tenaga tersebut mesti digunakan sama ada untuk kebaikan ataupun tenaga tersebut ianya datang tanpa disedari ataupun tanpa machinery perlukan ataupun orang perlukan. Jadinya sebab tu dalam vibration kriteria para pelajar, di mana kalau lihatkan dekat sini, vibration analyst ianya adalah satu profession di mana ianya mengkaji tahap kesihatan suatu machinery tersebut. Macam mana kita nak tahu tahap kesihatan satu machinery tersebut? Kita mesti mengukur getaran pada machinery tersebut. Dan kebiasaannya vibration ianya diukur dengan menggunakan meter per second, power of 2, iaitu dengan menggunakan sensor yang diberi nama accelerometer, dan seterusnya accelerometer ini dikonekkan dengan analyzer. Dan analyzer ini akan mengira root mean square ataupun RMS value. Sebab seperti yang pelajar-pelajar sudah maklum, di mana vibration ini ada mempunyai maximum, minimum, dan ada mempunyai peak value. Dan sebab tu sebagai seorang vibration analyst, mereka menggunakan root mean square untuk standardiskan the vibration value based on the vibration velocity. Somehow ianya menggunakan unit velocity. Kadang-kadang ada yang menggunakan unit acceleration dan ada juga yang menggunakan unit displacement. Pada pandangan saya ianya bergantung kepada kelajuan rotation machinery tersebut. Kalau rotation of machinery tersebut terlampau perlahan, biasanya kita akan menggunakan probe displacement, dan seterusnya kalau ianya terlampau medium frekuensi, jadinya kita akan menggunakan probe velocity, dan seterusnya kalau mesin tersebut terlampau laju, RPM terlampau tinggi, jadi kita akan menggunakan probe accelerometer. Dan somehow kebiasaannya bila vibration analyst ini perlu diukur, perlu diassess, kita perlu mengikut kepada standard, iaitu standard yang biasanya industri guna pakai adalah ISO 2372 dan ISO 10816. Dalam ISO 10816 ianya telah menentukan action level vibration dan terusnya limit level vibration pada setiap machinery yang mereka define dalam standard tersebut. Jadinya profession vibration analyst ini ianya akan diguna pakai ataupun kebiasaannya banyak kerja ataupun banyak ruang lingkup kerja dalam sektor oil and gas dan power generation sebagai part of maintenance activity. Okey, seterusnya kita proceed pada poin yang kedua, iaitu vibration severity of whole body vibration. Standard yang digunakan pakai adalah ISO 4866, di mana jika ada sesuatu getaran terhasil daripada sama ada daripada road activity, daripada construction activity dan seterusnya, boleh menyebabkan getaran kepada bangunan. Jadinya
ianya akan diukur dengan menggunakan ISO 4866. Kebiasaannya untuk getaran berkenaan dengan alam sekitar ini, satu ataupun jabatan kerajaan yang menguatkuasa standard yang digunakan pakai untuk mengawal getaran pada alam sekitar ini adalah di bawah Department of Environmental ataupun Jabatan Alam Sekitar. Dan Jabatan Alam Sekitar sendiri telah mewujudkan guideline untuk environmental control, limit and control. Macam mana cara untuk kita memastikan bahawa getaran yang terhasil pada residential ataupun receptor itu tidak melebihi daripada limit yang telah ditetapkan oleh DOE. Dan seterusnya yang terakhir adalah vibration limit for human. Yang ini memang saya punya interest sekarang, saya punya passion. Saya start belajar vibration of machinery daripada degree. Seterusnya saya sambung saya punya sesi pengajian Doctor of Philosophy dalam bidang human vibration, di mana dalam human vibration ini ianya consist of 3 type of vibration. First kali adalah very low frequency of vibration, kita gelar sebagai motion sickness, dan seterusnya jika getaran tersebut terdedah pada badan kita, ianya dipanggil whole body vibration, dan seterusnya jika getaran tersebut terdedah localized pada tangan saja, so kita panggil sebagai hand arm vibration. Agensi ataupun jabatan yang menguruskan ataupun sebab bila berkaitan dengan human, ianya relate kepada occupational safety and health. So DOSH ataupun Department of Safety and Health adalah salah satu jabatan kerajaan yang diperlukan untuk mewujudkan guideline berkenaan dengan occupational vibration. And that's why DOSH telah introduce guideline dalam getaran pekerjaan ini pada tahun awal 2000. Dan somehow guideline for occupational vibration ini untuk sesi yang baru ataupun telah dimurnikan dan ianya dimasukkan salah satu elemen dalam ergonomic risk assessment era.